dia akan mai satu waktu yang mana kita ni di saat tu tak ada siapa nak boleh tolong, melainkan yang keluar daripada mulut Allah. Dia akan mai satu waktu. Waktu tu duk nampak kawan-kawan pun telefon pun tak nak angkat dah, duk nampak adik-beradik pun nampak muka kita pakat duk tutup pintu lampu habis semua dah, tak nampak dah tuan sekalian. Waktu tu Allah Taala, Tuhan saja. Dan di saat itu kalau kita panggil Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah tuan sekalian, Tuhan kata aku tak mau dengar doa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'ara minal lail faqal la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال اللهم اغفر لي أو دع استجب. فإن توضأ وصلى قبلت صلاته أو كما قال. Hadis sahih rawahul Bukhari. Seorang sahabat Nabi nama dia Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu duk pesan. Antara pesanan Nabi ni, Nabi nak abang malam ni walaupun diberikan oleh Allah Taala kepada kita untuk kita nak rehatkan badan, untuk kita nak tidur, ambil sikit masa daripada malam untuk beribadat kepada Allah. Ubadah bin Samit dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abang, Nabi kata man ta'ara minal lail, barang siapa yang mangkit sikit daripada malam. Nabi tak kata man ta'ara kullal lail, Nabi tak kata siapa yang mangkit sepenuh malam, makna dia tak tidur langsung, tak, bukan macam tu. Tidur tu kena juga. Cuma dalam hadis ni Nabi kata man ta'ara minal lail. Min tu makna dia sebahagian ataupun sikit daripada malam. Lail tu makna dia malam. Siapa yang mangkit tengah malam, terkejut tergempak ke macam mana ke dia mangkit, Nabi kata kalau boleh jangan tinggal apa benda, sebutlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah
wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Sebut yang tu. Bangkit malam sebelum kita kita nak buat ibadat-ibadat yang lain, kita nak semayang tahajud, kita nak baca Quran apa semua, yang ni mau duk baca dulu. Pasal apa? Pasal Nabi pesan kat kita. Nabi kata mangkit-mangkit tu lepas kita pergi bilik air apa semua, ataupun yang ni pada ulama hadis sebut juga, kita malam tu kita tak larat nak sembahyang tahajud, tak larat nak baca Quran, tak larat demai badan, tak larat macam mana duk kerja teruk sangat siang ni. Mangkit-mangkit yang tu jangan tinggal. Jangan tinggal. Dia kata ustaz pernah buat juga dulu, buat dia mata dia cerah sampai ke siang. Pasal tak boleh lena balik. Nabi kata barang siapa yang sebut ni, tuan-tuan pun selalu duk amal benda ni. Apa dia? Yang kita duk baca selalu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ni kita rajin duk baca bila? Lepas semayang. Cuma lepas semayang maghrib dengan semayang subuh kita duk tambah yuhyi wa yumit. Kan kita duk tambah yang tu. Tapi hak ni tak ada yang tu. Bersabitkan pada hadis Nabi SAW. Lepas kita baca sampai kepada Qadir, Nabi kata suruh kita baca pula Alhamdulillah wa subhanallah. Yang ni memang duk mengapai dah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang tu susun tu bagi cantik tuan-tuan sekalian. Hak tu bagi cantik. Summa qal, kemudian Nabi kata apa? Lepas daripada tu kita pergi baca pula doa. Allahumma ghafirli. Ya Allah, ampunilah aku. Baca yang tu pula. Kemudian kata Nabi SAW, au da'as tujib. Nabi kata ataupun apa-apa doa. Lepas kita baca sampai wala haula wala quwwata illa billah, sampai dekat tu kita angkat tangan, Allahumma ghafirli. Boleh, tak ada masalah. Dan Nabi kata apa-apa doa, astaghfirullah, itu juga doa, kita memohon keampunan. Allahumma barik lana fi umri, boleh juga, ya Allah berkatlah umur aku. Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, boleh, tak ada masalah. Nabi kata barang siapa yang baca apa-apa doa selepas daripada kalimah tu, da'as tujib. Nabi kata Tuhan dia tidak akan menolak apa sahaja doa yang kita minta kepada Allah. Tuhan tak tolak. Yang tu di antara prosedur dia, di antara piawaian yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi kata fa in tawaddaa wa shalla qubilat salatuh. Bila kita dah baca yang tu, kita pergi ambil ayat semayang. Wa man tawadda, siapa yang pergi ambil wuduk, Nabi kata. Wa shalla, kemudian dia semayang. Qubilat salatuh, Tuhan dia terima terus semayang. Tak orang cakap banyak. Pasal apa? Pasal dia boleh tinggal tempat tidur dia. Pasal dia boleh dengar apa yang Nabi SAW pesan. Pasal dia boleh tinggal saat tempat tidur, dia mangkit, dia semayang, dia sembah Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan manusia lain dibuai dengan tidur. Kita boleh duduk mangkit. Bila kita semayang, Nabi kata qubilat. Qubilat ni maksud dia makbul. Apa maksud makbul, tuan-tuan? Tuhan terima. Tuhan terima semayang kita. Tak orang cakap banyak. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dengan suntikan hadis ni nak abang apa kat kita, waktulah, zamanlah, bukan hanya kita duk ambil tahu tentang fitnah akhir zaman ni. Lah ni macam-macam duk berlaku tentang akhir zaman, dia timbul satu duk nampak depan mata kita. Kita pun duk berasa risau juga. Risau juga. Tapi apa persediaan kita kalau betul-betul Tuhan bawa mai hari kiamat mai kepada kita. Sebab tu ada satu orang sahabat Nabi SAW. Ketika mana dia mai tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, mata sa'ah. Dia kata, Nabi nak tanya sikit. Kiamat berlaku bila? Tanya macam tu. Waktu tu Nabi tengah duduk bagi dakwah kepada sahabat-sahabat. Nabi tak jawab soalan dia. Habis-habis tu
Baru Nabi tanya, aina syail? Mana ada orang yang tanya aku tadi tentang hari kiamat tadi? Mana ada syekh ni? Kau tumpuk kat tangan. Ha ana ya Rasulullah, saya. Nabi kata, hang tanya aku tentang hari kiamat. Hang duk gelut bila nak berlakunya hari kiamat. Lah ni aku nak tanya hang balik, ma a'dadta laha? Kalau hang duk kalut sangat dengan hari kiamat, apa persediaan hang untuk nak bertemu dengan hari kiamat ni? Yang tu duk mau tanya dulu. Yang duk puluh nak tahu bila berlaku kiamat ni, duk tahu nak puluh nak tahu ni apa tanda-tanda berlaku kiamat, fitnah akhir zaman, pakat duk cari ni maklumat. Tapi apa persediaan kita? Kalau kita tahu kata Dajjal nak keluar, apa persediaan kita? Apa yang perlu kita pertahankan diri kita untuk bertemu dengan Dajjal? Kita tahu kata nanti ketika mana sebelum mai hari kiamat, tanda-tanda fitnah besar hari kiamat apa? Iaitulah peperangan demi peperangan akan berlaku. Apa perasaan kita? Apa yang kita sediakan untuk bertemu dengan benda tu? Nabi tanya macam tu. Jadi tuan-tuan sekalian, kekuatan kita di mana? Di samping kita buat amal saleh, di samping kita buat solat 5 waktu ni, malam jangan tinggal. Malam jangan tinggal. Kerana kekuatan yang ada pada diri sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka ni tuan-tuan, hati dan juga iman mereka tu 100%. Tak goyah langsung. Hang mai pilah ujian macam mana pun, mereka tetap dengan iman mereka. Tang mana mereka dapat kekuatan? Iaitulah antara faktor dia menghidupkan malam. Jangan ambil lah sampai daripada setengah malam ni, ambil lah. Kita ambil sikit, takat mana yang kita boleh. Duk bisa mangkit dah pukul 5, 5:30 duk bisa mangkit dah. Terus duk tidur dah lah waktu tu. Ada orang yang mangkit-mangkit, dia capai-capai telefon, duk tengok telefon tu, dengar azan subuh. Rugi, tak buat apa. Duk belek, apa cerita hari ni, apa cerita apa semua. Duk belek yang tu, tuan-tuan sekalian. Lebih baik dengan panduan yang diberikan oleh hadis Nabi SAW, kita ambil untuk dijadikan bekalan dan juga dijadikan kekuatan untuk kita bertemu dengan apa-apa saja mara bahaya yang akan Allah Ta'ala datangkan kepada kita. Dalam sebuah hadis yang lain, riwayat daripada Abi Darda radhiyallahu anhu. Kata dia Nabi SAW, salasatun yuhibbuhumullah wa yadhaku ilaih wa yastabshiru bihimul ladhi idhan kashafat fi'ah qatala wara'aha binafsihi lillahi azza wa jal fa imma an yuqtal wa imma an yansurahu Allah azza wa jalla wa yakfiyah fayaqul unzuru ila abdi hadha kaifa sabara li binafsihi walladhi lahu imra'atun hasanah wa firash layyin hasan fayaqumu minal layli fayaqul yadharu syahwatahu wa yadhkuruni walau sya'a raqad walladhi idza kana fi safar wa kana ma'ahu raqbun fasahiru summa haja'u faqama minas sahar fi dharra was sarra atau kama qala hadis hasan rawahu Tabrani. Satu lagi hadis daripada sahabat Nabi, nama dia Abi Darda radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata ada 3 golongan. Salah satun makna ada 3 golongan. Yuhibbuhumullah wa yadhaku ilaihim. Ada 3 golongan yang Tuhan ni dia cukup sayang dekat mereka ni. Tuhan ni dia cukup cinta kepada mereka ni. Bukan dekat cinta, wa yadhaku ilaihim. Kalau yadhak dalam bahasa Arab ni makna dia gelak. Tapi kalau dalam bahasa hadis ni makna dia gembira. Tuhan seronok. Dengan 3 golongan ni Tuhan seronok. Tuan-tuan, kalau kita seronok dengan seseorang, bila berjumpa dia kita berasa seronok, bila dia susah kita pasti nak tolong, bila dia minta sesuatu benda, jarang sangat untuk kita nak tolak permintaan dia. Kita pun kalau nak tolak pun dia jadi malu halah, dia jadi apa? Pokoknya Indonesia pula. Kan? Maknanya apa? Apa yang dia mau kita bagi. Kalau sedih dia tu sekali, mai kat kita ni 10 kali punya duduk sedih. Pasal apa? Pasal dia ni orang yang kita suka, orang yang kita sayang dan kita cukup gembira duduk dengan dia. Ni golongan ni.
Kata Nabi ada 3 golongan. Salasatun yuhibbuhumullah wa yadhaku ilaihim wa yastabshiru bihimul ladzi idzan kashafat fi'ah qatala wara'aha binafsihi lillahi azza wa jalla. Golongan yang pertama, bukan takat Tuhan suka, bukan takat Tuhan sayang, bukan takat Tuhan gembira, malah Allah Subhanahu wa taala memberikan khabar gembira kepada mereka. Apa dia khabar gembira tu tuan-tuan sekalian? Dengan syurga Allah taala. Siapa dia mereka ni? Nombor 1, iaitulah allazi idzan kashafat fi'ah qatala wara'aha binafsi lillahi azza wa jalla. Nombor 1, orang yang sanggup tinggal halaman dia, orang yang sanggup keluar berjihad. Dia berjihad semata-mata kerana Allah. Dalam hadis ni nak abang kata dia keluar pergi perang. Bila dia keluar pergi perang, qatala wara'aha binafsih. Waktu tu dia kena attack dengan musuh. Hak mana kawan-kawan dia yang duduk sekali dengan dia nampak musuh, depa ni calik bawa otak, lari habis. Tinggal dia seorang-seorang. Dia duk fikir kalau dengan aku pun lari, dia kata Islam ni akan jatuh. Dia duk nampak macam tu. Segala tindak tanduk dia, segala kesungguhan dia, yang dia buat tu bukan kerana diri dia. Yang dia buat tu pasal apa? Pasal dia duk nampak amanah yang dia bawa adalah memikul tanggungjawab Islam. Dia nampak macam tu. Dia berjihad. Dia bersungguh-sungguh. Walaupun orang lain tinggal dia waktu tu, dia seorang-seorang dia. Kata Nabi SAW, fa imma an yuqtal, tiba-tiba dia dibunuh. Wa imma an yansurah, walaupun di saat itu pertolongan Tuhan bagi kepada dia, maka dia boleh selamatkan diri dia. Wa yakfihi, Tuhan kata apa? Dia ni aku cukup suka, Tuhan kata. Oh tuan-tuan, kita pun kalau bos kita abang kata aku suka dekat dia, oi tuan-tuan, kerja sampai tak balik. Nampak? Kalau kata bos kita suka kat kita, kata budak ni bagus lah anak buah aku ni, aku cukup syok dekat dia. Tuan-tuan, syok tu kiranya kerja tak balik, duduk di pejabat ya, syok punya pasal. Yang tu baru bos, manusia serupa kita. Ni Tuhan kata aku cukup syok dengan mereka. Habis dia ni aku cukup syok. Pasal apa? Pasal dia sanggup mempertahankan diri dia, dia sanggup mengkorbankan diri dia. Pasal apa? Kerana Islam. Kemudian Nabi kata apa? Bukan dekat tu. Allah Subhanahu wa taala panggil semua malaikat. Tuhan panggil malaikat, Tuhan kata unzuru ila abdi. Malaikat semua hamba mai. Hamba mai tengok ni, dia ni seorang-seorang ni. Siapa dia? Dia ni abdi. Dia ni hamba aku. Allah tuan-tuan, hamba Tuhan ni iktiraf daripada Tuhan. Kita hari ni, kita duduk semayang. Hari tu pun saya dah pernah tanya tuan-tuan. Kita duduk semayang, kita duduk mai ke masjid, kita duduk rasa kita ni hamba Tuhan. Betul ke Tuhan yang iktiraf kita sebagai hamba? Tu soalan dia tu. Bila kita mati nanti kita kata, ya Allah, akulah hamba-Mu, ya Allah. Tuhan kata, dah, hang bukan hamba aku tak bagi apa-apa pingat kat hang pun, kita nak kata apa? Yang ni Tuhan yang iktiraf. Tuhan kata apa? Unzuru ila abdi. Malaikat memang tengok. Tengok Ustaz. Unzur makna dia usha Ustaz. Ni, siapa dia? Abdi, hamba aku. Kaifa sabara li binafsih. Hampa tengok dia ni macam mana dia boleh bersabar, macam mana dia boleh bertahan, macam mana dia boleh duduk tak berganjak langsung. Dia betul-betul tetap pendirian dia. Pasal apa? Sabarali. Dia sabar untuk pasal aku. Allah, Tuhan, tuan-tuan, dia cukup syok kalau betul-betul kita buat satu amalan kerana Allah. Tuhan cukup syok. Manusia pun syok, apatah lagi Allah Subhanahu wa taala. Itu satu golongan. Kemudian kata Nabi SAW, wallazi lahu imra'ah hasanah wa firashun layyin hasan fayaqumu minal lail. Satu lagi golongan yang dalam hadis ni dia habang apa? Dia kata imra'atun hasanah. Dia ada bini lawa. Ni cerah mata kan. Tuhan kata dia ada bini lawa. Imra'ah hasanah makna dia ada bini lawa. Wa firashun layyin hasan, bukan takat bini dia lawa, tetapi tempat tidur dia firash. Firash ni makna dia katil.
Tempat tidur dia pun lain, dengan lembut dia, dengan tilam empuk dia, hasan. Suasana dia pun begitu mengasyikkan. Yang ni dia nak cerita macam malam pertama lah lebih kurang, tuan sekalian. Nampak? Walaupun macam tu, dia lena dengan isteri dia, dia bersama dengan isteri dia, di atas tilam yang empuk, yang pada kita ni, kalau lena macam tu, tuan-tuan sekalian, renyah sampai ke pagi, lena. Tapi dia ni macam mana? Fayaqumu minal lail. Walaupun ada isteri yang cantik, walaupun ada tilam yang empuk, duduk dalam aircon pula, sejuk gedik ni, fayaqum, dia boleh bangkit daripada sebahagian malam. Pukul 5 dia bangkit lah. Dia bangkit mandi apa semua ni, kemudian angkat tangan, Allahu Akbar, semayang 2 rakaat. Tinggal sat bini hak comel tu. Tinggal sat tilam-tilam hak empuk tu, tinggal sat dia boleh duduk semayang. Tuan-tuan, di saat itu kata Nabi SAW, fayaqulullah, rupa-rupanya Tuhan duk tengok. Walaupun pak mentua tak jaga malam tu, Tuhan tengok kita. Tuhan duk usah kita. Tuhan panggil malaikat. Tuhan kata apa? Yadharu syahwatah wa yadhkuruni. Allah, aku syok lah tengok dia. Pasal apa? Dia boleh tinggal syahwat dia. Yadhar makna dia sat, dia tinggal sat. Syahwah. Syahwah ni apa tuan-tuan sekalian? Hak lena tadi, hak peluk bini tadi, hak tidur atas tilam yang empuk apa semua ni, dia boleh tinggal sat. Dia boleh tinggal sat semata-mata yadhkuruni, pasal dia nak beribadat kepada aku. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala cukup bangga. Lepas tu Tuhan tambah sikit lagi belakang tu. Tuhan kata apa? Walau syaa raqat. Walaupun dia boleh teruskan lena sebab subuh tak masuk lagi. Tapi dia boleh mangkit tengah malam juga ni, dia mangkit pergi ke pancung apa semua, mandi wajib bagi selesai apa semua, angkat tangan, semayang 2 rakaat. Tengok-tengok jam, lagi sejam lagi nak masuk subuh, tapi dia boleh mangkit. Tuhan kata apa? Walau syaa raqat, walaupun dia mampu tu nak tidur lagi, tetapi dia mangkit untuk beribadat kepada aku. Aku cukup bangga, aku cukup gembira dengan golongan ni. Kita boleh lena di hotel, contoh di hotel. Duk lena di rumah tuan-tuan sekalian, bumbung bocor. Lena di hotel kau dengan buka aircon lah apa semua, sedang-sedang duha. Bukan kata sedang ni orang azan subuh, sedang-sedang duha. Selok-selok kain gebak dengan bini-bini anak-anak pun duduk dalam kain gebak ni. Jahanam. Tuan-tuan kenal almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz Ni'mat, tuan-tuan kenal? Menurut pengawal peribadi dia lah, ada orang duk escort dia tu. Kalau masuk hotel, dia tak tidur atas katil. Dia tidur di bawah. Katil ni kira rugi kalau bagi kat dia. Bila orang tanya dia, Tok Guru, pasal apa tak tidur atas katil? Dia kata kalau tidur atas katil, sekali dia rasa selesa sangat, takut malam tak ada bangkit. Oh tuan-tuan, kita masuk hotel katil tak ada terajang meja orang tu. Aku bayar dengan booking sampai 3-4 bulan punya, tak ada katil. Nasib baik orang hotel tu kenal kita, dia kata, ni bukan orang Batang Jangguih kah? Dengar kata berjihad sakan sangat, ni sampai katil tak ada, ni sampai nak marah kami pasal apa? Jahanam, buang kita mah. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian golongan yang ketiga, kata Nabi SAW, walladzi idza kana fi safar. Golongan yang ketiga adalah golongan yang keluar pi musafir. Pergi magang kenduri ni, nak main cuti sekolah ni tuan-tuan, dia magang kenduri di Johor kan, magang kenduri di Johor. Wa kana ma'ahu raqbun, dan ada bersama dia dengan rombongan-rombongan hak mana depa ni fasahiru, sampai malam ni depa penat. Yalah tuan-tuan, nak pergi Johor naik kereta daripada sini pergi sana, sampai-sampai mau duk kebas bungkok ya. Lepas tu mau duk makan apa sikit, lepas tu duk nampak bantai nak lena, nak letak kepala, tak mau buat apa dah. Selalunya kalau penat macam tu tuan-tuan, tengah malam nak mangkit tak? Tak mangkit. Kalau mangkit pun pasal rumah tu terbakar ya. Kan? Fasahiru, pakat duk lena tenganga apa semua lah ni. Tak ada nak baca doa bismillahirrahmanirrahim ya wa'mu, tak apalah tu ruyuk ya. Summa haja'u. Nabi kata apa? Lena ni sampai tak sedar abang.
Tetapi dalam waktu tu, faqama, tiba-tiba boleh mangkit. Tengah malam tu dia boleh mangkit. Minas sahar fi dharra wasarra. Dia boleh mangkit untuk beribadat kepada Allah walaupun senang, walaupun susah. Apa maksud dia tuan-tuan sekalian? Sarra wa dharra. Dia mangkit-mangkit nak pergi cari paip air ni tak ada. Buka-buka air pun tak ada. Tapi dia gagah juga nak cari juga air. Pasal apa? Aku nak selesai ibadat tahajud malam tu. Golongan yang ketiga ni Tuhan cukup suka kat dia. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, 3 golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cek tengok kok ada tang mana tuan-tuan lock bagi elok ibadat ni istiqamah betul-betul. Macam mana pun aku nak kena mangkit tengah malam. Pasal Allah Taala suka dekat aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Satu lagi hadis kita baca, kan? Daripada Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata inna fil jannati ghurafa. Sesungguhnya dalam syurga tu ada satu bilik, Nabi kata. Dalam syurga tu ada satu bilik. Yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Yang bilik itu penuh dengan cermin, Nabi kata. Makna dia apa? Orang yang dalam boleh tengok orang luar boleh tengok dalam. Itu kalau lafaz hadis. Tapi maksud dia bukanlah kata orang ni boleh tengok. Kalau tengok payahlah kita pun duduk dalam tu. Dia tak ada orang kata apa tak ada privacy. Nak abang apa? Nak abang kata bilik itu mewah, tuan-tuan sekalian. Dengan kaca penuh. Nak abang macam tu. Dan Nabi kata a'addah Allah Ta'ala sengaja buat bilik ni, sediakan bilik ni untuk siapa? Nombor 1, liman at'amat ta'am, orang yang tak boleh tengok orang lapar. Dia kalau tengok kawan-kawan lapar, dia kata main-main rumah aku ada nasi apa sikit. Kalau dia tengok kawan-kawan, jom aku pergi belanja hampa makan. Dia tengok orang miskin, dia tak boleh tengok. Dia kira ayak mata nak turun, dia kira nak bagi duit hampa makan. Makna dia apa? Dia duk suka bagi jamu orang makan. Satu. Yang kedua, bilik ni disediakan untuk siapa? Wa afsyas salam. Orang yang melazimkan salam bila berjumpa dengan orang. Dia jumpa orang, mulut dia nanti keluar Assalamualaikum. Dia tak nak keluar benda lain dulu sebelum bagi salam. Nak amal ni susah tuan sekalian. Lalunya kalau jumpa ustaz pakai kepiah putih dia bagi salam, jumpa kawan-kawan pakai cap tak bagi salam, hui ya. Kan? Kita jumpa orang, Assalamualaikum. Apa pun Assalamualaikum dulu. Kan? Orang main tegak dia kat belakang. Ji, apa abang? Dia kata, Assalamualaikum. Lah, salam tu dulu. Dia dahulukan salam tu dulu. Golongan yang kedua. Dan golongan yang ketiga, yang Tuhan bagi kepada mereka ni satu ghurafa, satu bilik yang cukup-cukup indah. Wasalla billail wan nasun niyam. Nabi kata yang kedua, yang ketiga adalah orang yang semayang waktu malam dalam keadaan orang-orang lain sedang nyenyak tidur. Bukan dia mangkit, dia hingat satu kampung jaga sampai tak boleh nak tidur langsung. Dah, dia mangkit seorang-seorang, tuan-tuan sekalian. Dia semayang. Baca Quran, dia zikir, lembut dengan zikrullah, dia slow apa semua. Dia seorang ya. Dan dia tidak expose benda tu pada orang. Dia tak cerita langsung kat orang. Kata dia mangkit tengah malam, dia tak cerita. 3 golongan ni Allah Ta'ala bagi kepada mereka pada satu bilik yang mewah. Mudah-mudahan dengan mukadimah hadis bagi manfaat kepada kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita buka kitab Tanbihul Ghafilin. Kita buka kitab Tanbihul Ghafilin, kita duduk dalam muka surat 2. Muka surat 2. Kuliah kita yang lalu pada 28 hari bulan 1. Tuan-tuan tengok yang tengah tu. Kita dah cerita dah, kita dah sampai ataupun kita masih lagi berada dalam babul awal fi uqubati tariki salah. Iaitu bab yang pertama pada menyatakan uqubah ataupun amaran ataupun hukuman kepada orang-orang yang sengaja tinggal semayang. Kan? Baik, tuan-tuan kita tahu yang kata semayang ni bagi orang lelaki dia tidak ada untuk kita nak tinggal-tinggal. Macam mana sekalipun wajib kita kena tunaikan. Bagi orang perempuan dia ada excuse. Allah Ta'ala bagi kat mereka. Tu pun takat umur dalam 50, 52 yang tu ya. Bila dia dah mula menopause semua, dia pun tak ada alasan untuk tak semayang. Tuan sekalian. Umur 70 duk main habang kita, makcik tak boleh semayang, main haid main 3 hari. Kata kat dia, makcik haid ke apa ke benda tu? Tengok betul-betul. Itu tuan sekalian. Tak ada dah.
Jadi tak ada excuse. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Baik, tuan-tuan tengok baris yang ke-6, tengok tengah-tengah tu. Dan citra ni makna dia hadis. Dan hadis daripada Nabi SAW. Barang siapa yang meringan-ringankan akan semayang, maka diseksa atasnya 15 perkara. Siapa yang tahawan, dalam hadis ni dia kata apa? Dia kata man tahawana bisalah. Kan bahasa hadis dia kata tahawan. Tahawan ni makna dia orang yang suka mensia-siakan. Kan kita duk guna, orang matang jangguh duk guna, dia tu bukan tahawan. Tahawan tu makna dia suka mensia-siakan. Oh tu bahasa Arab tu tuan-tuan sekalian. Oh iyakah kita duk sebut lama ni? Baik tuan-tuan, sebelum tu saya nak urai sikit tentang hadis ni. Hadis ni dia menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ada ulama kata hadis ni hadis yang mungkar. Mungkar ni makna dia memang tak boleh pakai tu hadis ni. Ada ulama kata hadis ni palsu tu. Palsu tu. Dan ada ulama kata tak sampai darjat palsu, dia takat sampai kepada dhaif. Kalau dhaif kita masih lagi boleh beramal, fadhailul amal. Cuma kita tak boleh jadikan benda ni hujah. Dan benda ni tuan-tuan sekalian, bila saya duk cek tengok, dia ada hadis yang serupa macam dia juga tuan-tuan sekalian, tapi perawi dia yang lain. Dan hadis tu dinilai sebagai hadis yang sahih. Pasal apa hadis ni dia jatuh martabat dia daripada sahih kepada dhaif ni pasal apa? Pasal ada salah seorang daripada perawi dia tu yang dinilai oleh perawi-perawi yang lain sebagai orang yang tidak adil. Dia ni ingatan dia tak kuat. Dia macam tu aja. Bukan kata dia ni teruk apa semua dah. Dia kadang-kadang ingatan dia tak kuat. Kadang-kadang dia ni pelupa. Kadang-kadang dia ni suka makan berdiri. Tak boleh meriwayatkan hadis, tuan-tuan sekalian. Tengok dia ni, duk main semayang apa semua bagus, tiba-tiba kita duk tengok, duk siram pokok pakai seluar pendek, kotak pula. Lepas tu dia duk main cerita kat kita benda pelik-pelik. Kita abang ada haji. Saya boleh dengar cerita haji ni, tapi kalau riwayat hadis, haji nak rawi hadis tak boleh. Tak boleh. Sampai apa tuan-tuan sekalian? Sampai dia kalau dia berbohong. Berbohong ni bukan pada manusia, mohong pada binatang, pada makhluk Allah Ta'ala. Kan? Dia nak tangkap ayam kampung, tapi dia duk jamu dulu, bagi padi dulu. Betul tak tuan-tuan sekalian? Yang ayam tu pun duk ingat, alhamdulillah hari ni kenuri nak sambut apa ni? Kau ni jamu sekat. Ayam tu pun duk pagut-pagut pelan-pelan main tang kaki dia, pap dia tangkap. Dia mohong tak mohong ayam tu? Pasal apa? Saya kira nak sembelih ayam tu. Hak ni pun kalau dalam hadis tak boleh riwayat ke hadis. Allah. Tuan-tuan nampak betapa ketatnya piawaian hadis ni. Pasal itu bukan boleh kita duk melawak main. Kita tak nak kata Allah hadis ni palsu, kita nak kata hadis ni dhaif. Tak boleh bolong main. Pasal apa? Pasal ketat tu untuk nak menyatakan hadis ni sahih, nak kata hadis ni hasan, nak kata hadis ni ada dhaif, memerlukan kriteria yang cukup ketat tuan-tuan sekalian. Kan? Dan benda ni dalam hadis ni dia ada dua orang yang meriwayatkan. Salah satu dia daripada daripada Sayyiduna Ali karamallahu wajhah, hadis ni. Dan inilah yang dipertikaikan ataupun diperselisihan di kalangan para ulama. Yang satu lagi redaksi hadis dia sama, matan dia tu sama, diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang ni tuan-tuan sekalian, dia tidak ada percanggahan pandangan. Dan hadis ni juga tuan-tuan dia dimasukkan di dalam kitab Al-Kabair. Tuan-tuan pernah dengar hadis ni? Kabair makna dia kitab dosa-dosa besar yang dikarangkan oleh Imam Al-Hafiz Al-Zahabi. Kan ada kan kitab kita ada tok mana mengajar kitab Kabair, dosa-dosa besar. Hadis ni nanti akan pukul naik dalam kitab tu. Dan juga dalam kitab Al-Munabbihat yang mana dikarang oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Hadis ni juga ada. Dan dalam kitab Az-Zawajir, iaitulah Ibnu Hajar juga buat kitab ni. Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia ada dua orang. Kan? Dia ada satu Ibnu Hajar Asqalani. Ibnu Hajar Asqalani ni dia mensyarahkan kitab Bahrul Mazi, iaitulah kitab kitab yang dia buat itulah. Yang kedua Ibnu Hajar Haytami. Dia ada dua orang. Asqalani satu, Haytami satu. Lepas tu hadis ni juga ada dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Dan kitab ni juga yang dikarang oleh oleh Maulana Zakaria Fadilatul Salah. Ada juga hadis ni. Maknanya tuan-tuan, hadis ni cukup masyhur. Cuma yang jadi
orang kata yang jadi pertikaian di kalangan para ulama pasal apa? Dalam perawi-perawi itu ada satu orang perawi yang bernama Muhammad bin Ali bin Abbas. Dia ada sikit masalah. Oleh kerana dia sikit masalah, maka dia ditolak. Pasal apa? Pasal tak boleh meriwayatkan hadis. Ada sikit masalah dekat dia. Kan? Dan benda ni disebut oleh Az-Zahabi dalam kitab dia Al-Mizan. Mari kita baca apa hadis Nabi SAW ni. Baik, hadis Nabi kata apa? Nabi kata, barang siapa yang meringan-ringankan semayang. Ringan-ringan ni tuan-tuan sekalian, maksud dia ni, dia buat acuh tak acuh dengan semayang. Kan? Dia tak anggap benda tu wajib. Berasa nak semayang, semayang. Kalau duk berasa aku dah kerja lain, semayang tinggal dulu. Orang kata tak semayang, Allah tak harap benda kecil punya hal. Dia duk main macam tu. Maknanya dia cuba meringan-ringankan semayang. Dia tak ubah nak peduli dengan semayang ni. Nabi kata siapa yang cuba meringan-ringankan semayang ni, Nabi kata, maka ke atas dia diseksa ke atasnya 15 perkara. Dan 6 perkara itu di dalam dunia. Dan 3 perkara itu ketika matinya. Waktu dalam dunia tu ada 6. Apa benda nak jadi dekat dia? Waktu nak mati itu ada 3 perkara. Dan 3 perkara di dalam kuburnya. Ada 3 azab dalam kubur. Dan 3 perkara ketika mana bertemu dengan Tuhannya. Kan ada 3 perkara waktu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi SAW habaq benda ni kepada sahabat, maka sembah sahabat. Sembah ni maksud dia apa tuan-tuan sekalian? Sahabat ni main dengan penuh dengan penuh rendah diri depa dengan Nabi ni tuan-tuan. Yang kata sahabat ni bertentang mata pun tak benar. Dia tak boleh bertentang mata. Bila depa bertentang mata dengan Nabi ni, depa rasa kami ni tak apa nak layak sangat bertentang mata dengan Nabi ni. Berapa banyaklah di kalangan sahabat Nabi, Abu Hurairah apa semua. Kalau Nabi tak tengok depa nanti usah muka Nabi. Nabi duk tengok, duk baca duk bagi syarah apa-apa tuan sekalian, sahabat pakai duk usah Nabi. Tiba-tiba Nabi pandang depa. Bila Nabi pandang, depa pun kalih pikul lain. Nampak tuan sekalian? Dan ini pun diambil oleh siapa? Diambil oleh ulama-ulama. Dalam kitab Muhimmah pun ada. Muhimmah nak abang apa? Dia kata kalau boleh yang kata isteri-isteri ni kan jangan duk bertentang mata dengan suami. Pasal apa? Pasal sahabat Nabi pun macam tu. Dia hormat, dia respect kepada Nabi. Dia tak bertentang mata. Kita tuan-tuan sekalian bukan bertentang mata. Spotlight punya mai kat kita. Hang balik lambat malam ni hang jahanam ah. Bagi salam buka-buka pintu, bersinar apa dia? Spotlight dia. Biji mata dia lagu duk jegel kat kita. Tadi main mana? Kita main semayang apa nama tadi ada kuliah sikit. Suruh pemuhung habis kita. Kan? Baik. Jadi sembah di situ bukan maksud sembah macam mana duk sembah apa semua ni. Saya tuan-tuan kata loh, rupanya Nabi ni borong duk sembah dia. Bukan maksud tu. Maksud dia apa? Dengan penuh tawaduk depa pi tanya Nabi SAW. Kan? Depa kata apa kepada Nabi? Ya Rasulullah, apa-apa seksa yang di dalam dunia ni. Tadi Nabi ada kata ada seksa dalam dunia ni. Jadi seksa tu apa ya Rasulullah? Dia bertanya Nabi. Maka Nabi kata apa? Yang pertamanya diambil oleh Allah Ta'ala akan berkat daripada umurnya. Tuan, umur panjang tapi tak ada berkat. Kan? Apa kesan kalau umur panjang tak ada berkat ni? Dalam hadis Nabi kata khairun nas, sebaik-baik manusia. Nabi kata sebaik-baik manusia man tala umuruhu hasuna amaluh. Siapa yang umur panjang, amal dia pun bagus. Ni orang yang cukup baik, kata Nabi. Dan Nabi kata, man tala umruhu wa syarran nas. Barang yang kata orang yang paling jahat ni siapa? Man tala umruhu khabusa amaluh. Umur panjang tapi amal dia ni cukup jahat. Apa maksud cukup jahat? Semayang pun tak mau, puasa apa pun tak mau. Kira orang duk kelang kabut waktu maghrib mai ke masjid, dia duk boleh baluk okok daun duk ke tepi pagar rumah lagi, duk buat kerin macam tak ada apa, tuan-tuan sekalian. Tak ada rasa malu langsung. Hari Jumaat orang kelang kabut duk mandi awal nak mai ke masjid, dia waktu tu duk hambat kambing masuk kandang. Tak ada rasa apa. Orang yang macam ni, wala ayazubillahi min zalik, tuan-tuan. Kita doa bagi depa dapat hidayah selagi mana depa masih hidup. Cuma kita tak maulah kita pergi jadi macam tu. Duk mengaji elok-elok, duk mai ke masjid ni elok-elok, tiba-tiba dia boleh tukar tune. Daripada duk mengaji dulu ni, daripada duk berjuang betul-betul nak bina masjid ni, tiba-tiba tak nampak batang hidung dah. Orang kata mana dia tu lama tak nampak. Depa cap mulut geleng tu kita tahu dah jawapan dia apa. Terus duk tambah lah.
Kita tak mau macam tu. Kita tak mau Tuhan bolak-balikkan hati kita. Kan? Jadi, dia abang apa? Kalau tak semayang, Tuhan nanti akan cabut barakah dalam kehidupan kita. Apa jadi kepada orang yang Tuhan cabut barakah dalam kehidupan dia? Hidup tidak ada pedoman. Dia tak tahu hidup dia, tuan-tuan sekalian. Kita ada target juga. Makna dia apa? Dalam kita duk kerja ni, kita target juga, kita nak bawa keluar tiap-tiap bulan sikit untuk kita nak infak kepada masjid, nak bagi ke orang miskin. Ada kebaikan yang kita nak buat tu. Dia tak nampak benda tu. Kita bila dah mula dah, kita kata ada lah cuti dalam 3 minggu ni, cuti ni nak pergi ke mana, atau abang kat bini, kita plan siap-siap, kita pergi buat umrah, sementara pintu duk boleh buka lagi. Duk nampak kot tu, duk nampak jalan akhirat tu. Isteri pula kata, abang, kita ni nampak tahun ni nampak duit ada lebih sikit ni, nak buat apa ni? Okey, kita pergi cari mana-mana mahal tahfiz, kita pergi pam kat depan sikit, kita pergi bagi sikit. Nampak jalan kebaikan tu. Nampak tuan sekalian? Lama dah duk abang kat bini, kita lama dah tak buat kenduri ni untuk masjid apa semua. Jom malam Jumaat ni, telefon pengurusi ni, kami nak bagi 50 bungkus punya nasi kandang ke apa. Nampak jalan baik tu. Benda ni, tuan-tuan, benda ni bukan gaduh hajang. Benda ni dia main langsung lintasan-lintasan hati tu dia main. Kan? Memang tengok Allah kata masjid ni nampak ada benda yang boleh kita tolong ni. Dia main benda tu. Dia tak nampak. Orang kata apa? Dia tak nampak jalan yang boleh merugikan dia. Dia dah nampak kebaikan untuk dia nak bawa di akhirat sana. Ni orang macam ni. Orang yang ada barakah dalam hidup dia. Tapi kalau orang yang tak ada barakah, dia tak peduli. Mati sebelah rumah pun dia buat tak tahu ya. Dia tak rasa nak pi tu sekalian. Kalau pi pun, dia buat hingat kot luar ya. Duk perhabis apa nama kapuk sirih kawan tu ya. Orang pakai duk masuk, duk baca doa dah apa semua, kata hang masuk dah. Tak apa, aku duk jumpa tiap-tiap hari. Dia kata begitu. Tuan-tuan nampak tak jenis macam ni? Duk sembang dengan dia ni, tak nampak langsung ruang untuk nak sembang ke arah agama. Tak ada langsung. Kalau kita cuba nak selit sikit ke arah agama ni, dia kira nak kepak bang. Dia tak lah apa kali percaya apa buat agama ni pun. Lebih kot tu pula. Dia duk nampak lekeh yang kata Islam tu. Maknanya apa tuan? Hidup tak ada pedoman. Yang ni kita takut. Nombor 1. Dan yang kedua, diambil oleh Allah Ta'ala barakah pada rezeki dia. Ada rezeki tuan-tuan sekalian, ada reta apa semua ni, tapi reta tu tak mendekatkan diri dia kepada Allah. Reta duk ada ni, dia jadi tak puas. Dia duk jadi duk kumpul reta tuan-tuan sekalian. Habis-habis apa? Duk nampak reta tu lah, dia mai jadi bangga. Dia mai jadi sembang ni, kira sembang juta-juta punya. Takat kita nak sembang sikit-sikit tu, sembang pergi jauh. Kan? Yang kata rezeki ni apa? Anak-anak tuan-tuan sekalian. Tuhan cabut keberkatan. Anak ramai, tapi tak ada seorang pun yang hormat kepada dia. Waktu maghrib ni pakat keluar pergi. Pasal malam kubang semang duk ada hari ni. Kan? Tanya anak pergi mana habis? Dia pergi kubang semang apa semua. Lah, awak tak abang kat aku pun. Tanya anak telefon. Ya, kami duduk kubang semang. Apa nak duduk ambil aku apa? Sampai habis kot. Itu apa nak semayang? Ayat semayang tak bawa keluar lah. Kalau bawa keluar ni, apa nak semayang mana ni? Leh. Letak telefon. Dia kata, pak pun tak semayang. Dia jadi macam tu, tuan-tuan. Kita bangga dengan anak yang ramai. Tapi tak ada siapa yang nak boleh jaga kita. Bila mula sakit, pakai duk tolak. Waktu duk sihat elok ni, tuan-tuan sekalian ni, pakai duk berebut ni. Ayah, mai tang ni. Ayah, jom kita pergi berjalan. Pasal apa? Tiap kali kita berjalan, kita duk belanja dia apa? Homestay ada 3 bilik, kita duduklah apa nama keluarga. Pak akan bawa keluar. Tapi bila sakit, tuan-tuan, pakai duk tolak. Pakai duk tenyeh, pergi rumah kau ni, pergi rumah lah kali tuan-tuan sekalian, hantar pergi hospital. Tak tahu nak buat apa. Kalau ada rumah orang tu, hantar pergi tu. Kami kira lah lagu mana pun. Allahu Akbar. Tuan-tuan kalau rajin, kita di pejabat agama dekat dengan Bosu Seribu. Di sana ada apa? Darul Hanan. Ada rumah sewa, ada rumah orang tu Darul Hanan. Saya ada seorang sahabat sana nama apa? Hafiz. Hafiz dia duduk jaga situ. Kan? Dia duduk cerita juga. Ada juga orang tua di situ yang anak mentak ni, lepas tu ruyup tak tahu pergi ke mana lah. Mak pak ni kira duk tunggu di tingkap, dia nak mai kot. Duk pujuk, depan ni duk pujuk lah. Tengok, tunggu siapa maklong Dia kata ada anak maklong lagi mai, lepas asyak lagi. Tuan-tuan, dia duk sebut mai lepas asyak tu, dekat 3 tahun lah. Nampak dah? Ni duk bangga anak ramai ni. Allahu Akbar. Wal'ayazubillah. Kita takut Tuhan cabut barakah. Tuhan cabut berkat daripada anak yang ramai.
Dan yang ketiga, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala namanya yang saleh pada mukanya, maknanya pada wajah dia itu Tuhan bagi sebab. Dan Tuhan bagi sebab langsung. Tengok-tengok dia Allah. Tentang kadang minta maaf sebutlah, bukanlah kita nak buruk sangka kepada orang dah. Orang hak mai semayang, orang yang duk basuh muka dia dengan air semayang apa semua tu, walaupun dia kelam di tara mana sekalipun, tapi nampak juga manis-manis tu ada. Ni dah lah kelam, lepas tu sebam pula. Sebam tuan-tuan tahu pada? Tak nampak apa langsung, tuan sekalian. Ya Allah, tak nampak tu cahaya nur tu tak nampak. Kita tengok orang negro lah, kita tengok kita pergi duduk keluar negara Afrika apa semua, tengok tok imam dia. Walaupun kulit mereka tu nak dibanding dengan kita, tuan sekalian, kita pun bukanlah siang, cuma senja je sikit. Mereka tu lagi tengah malam. Tapi kita tengok muka mereka, ya Allah, mereka bercakap dengan kita dengan muka tu nampak jernih, walaupun mereka tu kelam. Mai daripada mana tuan-tuan? Cahaya. Nur Allah Ta'ala bagi. Kalau sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Takut benda ni Tuhan cabut. Baik. Dan yang keempat, tiada dipelihara baginya agama Islam. Dia tak rasa lebih duduk dalam agama Islam. Tuan-tuan cuba tanya dalam hati tuan-tuan, sampai ke hari ini tuan-tuan menganut agama Islam, apa kelebihan Islam kat kita? Pernah kita tanya tak? Bila kita tengok tuan-tuan sekalian, kita tengok ni, yang mana berlaku 3 adik-beradik ni, yang duk jadi pertikaian negara kita lah ni tuan-tuan sekalian, mengenai Islamnya budak-budak ni. Budak-budak nak ke Islam, tapi dalam waktu yang sama banyak pihak-pihak yang tak mau kepada Islam. Allahu Akbar. Hanya mereka saja yang tahu. Kita bolehlah berjumpa dengan mereka, tanya mereka ni, mereka nak Islam, tapi dalam waktu yang sama mereka dihalang untuk mengamalkan Islam. Bukan dihalang mengamalkan Islam, malah mereka tu suruh buang akidah Islam daripada hidup mereka ni. Tuan-tuan, cukup nilai Islam tu cukup besar kepada orang-orang yang macam ni. Macam kita tak rasa sangat Islam ni. Pasal kita ni celek-celek terus Islam. Bagi mereka tu yang mereka tengok Islam tu, yang mereka duk dengar azan ni tuan-tuan sekalian, dengar sampai ni berasa ni ketak dada ni. Kita dengar azan lena. Ni, hak jenis ni. Lepas tu macam mana di India tuan-tuan sekalian, yang mereka mempertahankan tudung mereka ni. Budak-budak perempuan pertahankan tudung. Tiba-tiba mereka ni disekat. Mereka ni macam-macam orang provok mereka, suruh buang tudung dan sebagainya. Mereka tetap tahan. Pasal apa? Pasal mereka rasa halawah. Mereka rasa manis dengan iman yang mereka pegang. Kita rasa apa tuan-tuan sekalian? Orang hina Islam depan kita apa, kita tak rasa apa pun. Pasal apa kita tak rasa? Sedangkan kita orang Islam. Kita lebih rasa kalau orang hina keturunan kita. Kita lebih rasa kalau orang hina anak kita. Kita lebih rasa kalau orang hina adik-beradik kita. Tapi kita tak rasa kalau orang hina Islam yang kita pegang sampai hari ini. Pasal apa jadi macam tu? Boleh faham tuan-tuan? Pasal apa? Pasal kita tak nampak nilai Islam tu. Allah mahai tuan-tuan sekalian, mahai. Hidayah Tuhan dia tak bagi kepada kita tuan-tuan sekalian. Ingat bagi macam tu aja. Tuhan dia pilih hidayah, Tuhan dia nak bagi kat siapa? Ada orang yang rapat dengan kita, ada orang yang baik dengan kita, walaupun dia ni bukan Islam tuan-tuan, tapi dia ni bagus. Cuma hidayah tak bagi kat dia. Mahal hidayah tu. Dia bukan boleh mudah-mudah macam tu aja. Yang paling kita takut apa tuan-tuan? Kita tak rasa apa kelebihan Islam. Orang tanya, Ji, aku kawan-kawan tanya, Ji, Islam dengan agama Buddha macam mana? Sama kot. Dia bohong tu jahanam. Tak, dia kata, sorry to say, dia kata, kan? Dia pun bukan Islam. Tak, kita tengok tu orang pergi buat nama apa itu apa, Mekah ke apa? Dia kata, kita Mekah. Kita tengok mereka pun pakai pun satu macam juga pakai. Cuma kepala pun ada botak je sikit. Tapi Buddha pun sama jugalah. Kita tengok pakai baju cuma warna je beza. Dia kata, apa beza? Betul ya, no? Jahanam tuan-tuan sekalian. Kan? Kita ni duk main matang jangguih ni. Duk tokah orang duk hingang apa semua di masjid ni. Orang kona macam tu ya. Kita nak kata apa? Ya Allah, wal a'yazubillahi min zalik. Balik muhasabah tengok tuan sekalian. Apa hebatnya Islam kat aku ni? Aku rasa apa dengan Islam ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan yang kelimanya, tiap-tiap amal yang diamalkan di dalamnya di dunia ini, daripada segala amal kebajikan. Kalau dia duduk atas dunia, dia duduk buat benda bagus. Bagus tuan sekalian, tolong orang baik, apa saja masjid minta ni dia boleh tolong, tengah malam gerak dia pun nak dia buat benda baik dia buat.
Tapi Nabi kata apa? Tiada diberi pahala atasnya. Oh, tak ada. Pasal apa? Pasal tunjang kepada amalan kebajikan ni apa? Sembahyang. Benda tu kita dah baca dalam hadis dah. Nabi kata awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salah. Nabi kata Tuhan dia nak tengok amalan kita hak mula-mula sekali sembahyang tu Tuhan nak tengok. Yang tu mula-mula sekali tu. Kalau elok sembahyang maka eloklah amalan kita hak lain. Tapi kalau sembahyang tu kita tak buat, tak tengok dah amalan hak lain. Walaupun kita rapat dengan orang, walaupun kita baik dengan orang. Kata, hang ni cukup bagus lah dengan aku ni kan. Walaupun dia baik, tapi semayang tak buat tuan-tuan sekalian. Rugi sangat-sangat. Dan kita pun cara dakwah kita, janganlah kita duk pi fire dia pula. Kata, hang cantik dah dengan apa. Kalau masjid ada buat program apa, hang rajin duk main, duk basuh pinggan mangkuk apa semua bagus dah. Kata bagus dah. Nak bagi bagus lagi daripada semayang jangan tinggal. Lagu tu. Ni dak kata, hang ni kalau duk main ke masjid, duk basuh kuali apa semua tak ada guna. Ya, tapi tak semayang. Dia dengar tu terus tak main. Kita suka macam tu. Betul tak betul sekalian? Kan kadang-kadang orang pakai kelumbung tu, orang tak pakai kelumbung tu. Tapi mulut dia ni sikit punya kasar punya mulut. Kan duk mengumpat sana sini apa semua. Kita kata apa kat dia? Ni, kalau takat mulut macam tu, baik suruh pakai kelumbung. Itu cara dakwah kita. Kita duk ingat betul dah. Kita dengar puas hati dah dia ni. Dia kena mesti terbakar punya ayat neraka aku bawa keluar. Ayat neraka dia panggil. Kawan tu pun dengar, kasar ni. Sampai terasa tulang hitam ni. Apa kaitan dengan tudung aku? Tengok-tengok, dia pun lempak tudung buang. Tuan-tuan sekalian. Pasal dia duk ingat betul juga. Kalau aku tak jaga mulut, apa guna tudung aku? Tak, bukan macam tu. Kita abang hang ni bagus tudung sikit punya bagus dah ni cantik dah ni tudung ni. Tapi kalau mulut mau duk jaga sikit lagi Allah complete lah. Cantik. Dia dengar pun rasa syok tuan sekalian. Yang ni lah basyir, berita gembira kepada orang. Dan benda ni yang diucapkan oleh Nabi SAW. Nabi ketika mana Ma'is, tuan-tuan pernah dengar hadis Ma'is. Ma'is ni dia berzina. Lepas tu dia mai jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah qad zanait. Dia kata, Rasulullah aku berzina. Nabi kalih. Nabi tak mau dengar benda tu. Nabi kata, ya Rasulullah aku berzina. Nabi kata. Ma'is kata, aku berzina ya Rasulullah kan. Tolonglah hukumlah aku. Nabi kalih-kalih Nabi kata, abika junun. Nabi kata, Ma'is, hang gila ke? Nabi kata. Apa bercakap benda macam ni? Tak, dia kata, aku berzina. Dia kata. Tuan-tuan, Nabi tak mau nak hukum dia tu. Nabi tak mau cerita tu. Nabi kalih pergi kot lain. Nak abang apa tuan-tuan? Islam ni bukan satu agama menghukum. Walaupun hang cerita salah hang sekalipun, hak tu Tuhan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu hang dengan Tuhan. Tu yang kata Islam ni. Kita tuan-tuan sekalian, kawan tak mengaku zina, kita tuduh dia berzina. Ya Allah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keenam, tiada diangkatkan doanya oleh malaikat ke langit. Malaikat ada dengar doa kita ni tuan-tuan sekalian, malaikat pun tak mau nak angkat. Kita duk berdoa, duk amin, doa tu imam apa semua ni, duk berdoa amin, amin, amin. Kan? Tuhan kata ada tak doa depa ni? Malaikat kata tak ada. Pasal apa? Depa ni pun muhung ni. Habis. Rugi. Takut kita tuan-tuan, bukan kita takut apa? Kita takut di saat kita memerlukan Allah Ta'ala, Tuhan tinggal kita. Yang tu kita takut. Dia akan main satu waktu yang mana kita ni di saat tu tak ada siapa nak boleh tolong. Melainkan yang keluar daripada mulut Allah. Dia akan main satu waktu. Waktu tu duk nampak kawan-kawan pun telefon pun tak boleh nak angkat dah. Duk nampak adik-beradik pun nampak muka kita pakai duk tutup pintu lampu. Habis semua dah tak nampak dah tuan-tuan sekalian. Waktu tu Allah Ta'ala. Tuhan saja. Dan di saat itu kalau kita panggil Allah, tolong ya Allah. Tolong ya Allah tuan-tuan sekalian. Tuhan kata aku tak mau dengar doa dia. Sebab ada sebuah hadis Nabi SAW. Ada satu orang, Nabi SAW sebut apa? Nabi kata ada satu orang di zaman Bani Israel. Yang mana dia ni tersesat di padang pasir. Bila sesat tuan-tuan sekalian, dia pergi ke kanan, dia pergi cari tak nampak rumah orang, duk nampak gurun Sahara, dia pergi ke kiri pun tak nampak, dia pergi depan pun tak nampak, kali belakang pun tak nampak, duk nampak panas terik saja. Sehinggalah tuan-tuan sekalian dia berjalan pun tak larat, dia jatuhkan diri dia. Kan dia berpijakkan di atas lutut dia tuan-tuan sekalian, dia angkat tangan, ya Rab, duk minta ya Allah, tak ada siapa boleh tolongku ya Allah, tak ada siapa boleh tolongku ya Allah. Apa kata Nabi SAW? Tuhan tengok dia, bukan Tuhan tak tengok.
Tuhan kata wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghuziya bil haram fa anna yustajabulah. Tuhan kata dia suka pakai pakaian yang dia cari daripada duit yang haram. Dia suka makan makanan yang haram, dia suka minum minuman yang haram, dan dia suka buat benda-benda yang haram. Fa anna yustajabulah. Macam mana aku nak mustajabkan doa dia? Tuhan kata, aku nak tolong, bukan aku tak tolong, tapi ada satu benda yang duk ganjai, ada satu benda yang duk halang apa dia, iaitulah benda-benda haram dia duk buat ni. Macam mana aku nak tolong? Waktu tu tuan-tuan sekalian, siapa nak tolong kita? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata apa? Maka sembah segala sahabat apa seksa tatkala matinya. Maka sahabat Nabi pun bila dah Nabi SAW cerita tentang itu di antara uqubah ataupun hukuman yang Allah Ta'ala bagi atas dunia ni, sahabat Nabi excited untuk nak dengar lagi. Sebab Nabi kata 15 perkara tadi ni. Tadi selesai dah 6 perkara atas dunia tu. Kan? Sahabat Nabi duk dengar-dengar pakai ada wal-ayazubillah masing-masing. Lepas tu mereka nak tahu pula sambungan daripada hadis tu. Mereka pun pakai excited nak tahu. Kalau macam tu atas dunia ni, kita boleh duk berubah lagi. Duk dengar cerita macam tu, hilang barakah, hilang apa nama daripada umur kita, amalan kita Tuhan tak terima. Dan lagi untuk kita nak beramal. Dan lagi untuk kita nak semayang. Dan lagi untuk kita nak minta taubat kepada Allah. Pasal masih ada ruang kepada kita. Nyawa masih ada. Lah ni yang sahabat Nabi duk risau apa? Di waktu nak mati ni. Takut sekali tak ada nak beramal, tiba-tiba mati. Tuan-tuan sekalian. Tak ada nak semayang, tak ada nak mengaji bab semayang, tak ada nak angkat takbir, tak ada nak ambil ayat semayang, tiba-tiba mati. Yang ni yang paling kami takut ni. Dia bertanya Nabi SAW. Dia kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, apa seksa tak kala matinya? Tolong cerita mereka kami saat waktu nak mati nanti macam mana seksa dia? Macam mana sakitnya? Macam mana uqubah dia waktu mati itu? Dia bertanya Nabi SAW. Maka sabda Nabi SAW, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bulan depan kita sambung. Boleh faham tuan sekalian? InsyaAllah. Kita dan lagi ke bulan depan? Ustaz Fauzi? Dan lagi sebelum masuk Ramadan. Okay? Dan lagi. InsyaAllah tuan. Kita sambung dekat tu. Nanti kita akan tengok Nabi cerita waktu nak mati. Apa jadi dekat dia. Bukan dekat tu juga. Selepas daripada dia mati, dia dalam kubur. Apa nak jadi dekat dia? Ni tuan-tuan sekalian, proses akhirat kita ni. Waktu nak mati tu satu. Lepas tu dalam kubur nanti satu. Lepas tu nak bertemu dengan Tuhan pula. Maknanya lagi panjang lagi. Yang kata perjalanan kehidupan kita tu. Tapi kalau kita tak semayang, tak ada benda yang boleh menolong kita. Tak ada benda yang boleh mengikat kita. Tak ada benda yang Tuhan boleh belah kesian kat kita. Pasal apa? Aku dah bagi umur kat hang dah. Aku dah bagi kat hang segala-galanya dah. Aku dah letak masjid di tempat hang, di rumah hang, dekat dengan kampung hang. Hang pun tahu kata masjid tu tempat semayang. Tapi hang tak pernah duk jejak kaki pergi pun. Aku tak boleh nak tolong lah Tuhan pun. Boleh faham tuan sekalian? Wal'ayazubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Jadi tuan-tuan sekalian, cerita bab semayang ni puasa juga macam mana pun. Puasa juga. Bagi kita yang dah semayang dah ni, jangan duk puasa bangga pula. Alhamdulillah. Malah ni ustaz baca kena kat kawan kita belakang. Pikot tu pula. Cantik tak. Hampa buka apa nama sound luar hampa buka lah. Oh dia tanya lagu tu pula. Pasal apa? Dah nak bagi kawan sebelah tu dengar. Tak pernah duk main semayang masjid. Karut sungguh tu dia kata tu. Tengok-tengok esok dia tak semayang. Dia ni pula tak semayang subuh apa semua duk mangkir rasa malas apa semua. Tak apalah kot dia kata subuh transfer pergi esok lah. Pula. Boleh jadi tuan sekalian. Yang kata main ni. Dia main semayang ni bila kita dah mula tinggal dah tuan-tuan sekalian. Dia mula rasa ringan lah. Tak biasa tinggal tak apa, tapi dah mula tinggal. Dia macam mana cara mula tinggal tu? Dengan kita memperlambat-lambatkan semayang. Tu cerita macam tu. Dan kot, pum, pergi masuk waktu lain. Bila dah masuk waktu lain, duk berembat dengan waktu tu pula, duk berasa kacau lah ni. Berat ni, nak buat asak dengan zuhur dalam satu waktu. Tuan-tuan nak buat 4 ni. Hak duk boleh buat 4 ni pun berasa puas dah. Tiba-tiba dah 4, nak buat 2 kali pula. Duk berasa berat. Buat sekali sudah. Jahanam dah. Zuhur dia tadi ni. Kan? Lepas tu nak masuk maghrib pula. Bila nak masuk maghrib, dia pula duk kelang kabut dengan duk perbaik kereta, duk perbaik apa semua, duk serekap di karuan, tak mana-mana tuan sekalian. Aisyah. Maghrib tak buat lagi. Lepas tu nak buat maghrib dengan Aisyah pula. Ada pula kutu mana duk pergi habang kata Nabi ni selalunya sembahyang Isya tengah malam. Oi, agak sunnah Nabi. Sunnah Nabi subuh. Tuan-tuan nampak tak macam tu?
Dia macam tu je. Last sekali tuan-tuan sekalian, bila jadi macam tu duk berlambat, dia nanti akan mai apa? Aku semayang ke tak gitu. Jahanam. Bini pula duk kata, tadi tengok macam ayak di rambut, ada dah kata ambil yang semayang dah kot, padahal yang hujan. Dia kata betul ya, sure hang kata aku ada ayak di rambut tadi nah. Ayak semayang lah tu dia kata. Tak semayang. Habis tu tuan-tuan, dia mula terus hilang rasa tak semayang. Tuan-tuan perasan tak tengok? Orang yang tak semayang macam mana perasaan dia bah? Tak ada apa pun. Kita ni tuan-tuan, yang hak mana duk biasa semayang ni, kalau tak semayang ni, ya Allah, hak duk biasa mai ke masjid, hari Jumaat sudah. Hari Jumaat kita ambil. Orang duk kelang kabut mai, tuan-tuan sekalian. Waktu orang puluh nak keluar habis masjid, tuan-tuan yang tak semayang, tuan-tuan nak keluar rumah waktu tu kah? Jawab ikhlas, nak keluar kah? Takut dia orang kata, "Ji, abang, bayang Jumaat di rumah." Kata macam tu sudah, tuan-tuan sekalian. Kepala ni bubuh dalam exhaust motor dah kita ni. Kalau boleh bubuh. Betul tak? Tak pun kita pesan ke anak, hang dah tak pergi sembahyang Jumaat duduk di rumah. Macam mana anak-anak tak pergi sekolah lah kan. Bila tak pergi sekolah, dia nak keluar main di luar. Jangan, lagi budak kawan-kawan hang duduk tengok apa semua ni. Hang dah tak sekolah, duduk di rumah. Bersalahnya kita sampai tak tu. Tapi tuan-tuan sekalian, ada orang yang buat muka tak hati ya. Kan? Orang dia tak main sembahyang Jumaat, orang pekat duduk kelang kabut waktu tu duduk balik rumah apa semua, dia boleh keluar dengan tak pakai baju pula tu. Lagu duduk berjalan ke mai. Waalaikumsalam, ji, orang balik sembahyang. Orang balik sembahyang, kita duduk tengok dia ni sembahyang tang mana dengan tak pakai baju. Kain tola pula duduk lipat celah tu. Ada tak ada tuan di Matang Jangguih ni? Pasal tak ada kita sebut tu. Kalau ada saya tak mau disebut, saya kira marah kat saya. Baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Jaga ni elok Allah sekalian. Jaga sembahyang elok. Terapkan dalam diri kita istiqamah kepada Allah, dan seterusnya keluarga kita istiqamah kepada Allah, seterusnya masyarakat kita tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab bulan Isra' Mi'raj ni kan kita buat hari ni 23 Rejab ke 24 Rejab hari ni kan, 24 Rejab. Kemarin malam semalam kita di Masjid Negeri Pulau Pinang, Kerajaan Negeri, dia lancarkan sambutan bulan solat. Bila masuk bulan Rejab ni, sambutan bulan solat. Apa maksud sambutan bulan solat ni tuan-tuan sekalian? Bulan nak kena semayang ke? Bukan yang tu, Pak Long. Kita ni nak kena. Apa maksud bila mai Isra' Mi'raj ni, di samping kita duk dengar tentang Isra' Mi'raj apa semua, antara objektif utama Isra' Mi'raj apa dia? Iaitulah kefarduan solat. Bila mai kefarduan solat, benda kita nak kena fikir, semayang aku lah ni macam mana? Betul tak betul aku semayang lah ni? Doa iftitah aku baca betul tak betul? Tu nak kena orang kata apa? Introspeksi diri. Tu bahasa kita tu. Kan? Kita duk baca Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Alhamdulillah, baca-baca ke ustaz kata, "Oh betul dah tu. Saya tengok alhamdulillah cantik dah baca." Tengok makna pula. Cantik yang tu ya. Betul Fatihah. Baca dah cantik Fatihah. Tengok makna Fatihah pula. Lepas tu apa? Lepas pada tu surah-surah lazim kita duk baca qul huwallahu ahad. Kata ustaz, qul huwallahu ahad boleh habaq sikit tak makna hak tepat betul-betul. Saya duk tengok dalam terjemahan ni, saya pun tak apa nak faham pasal terjemahan Indonesia macam mai. Kan? Jadi ustaz cerita sikit, dia pun habaq macam ni. Oh ya kah. Tuan-tuan, benda tu daripada kita duk sambut Isra' Mi'raj, tahun ke tahun kita duk sambut, duk dengar borak lah, duk dengar apa-apa semua, kita pun jadi serba borak lah kita pun. Semayang kita tu, kita kena betul. Sekurang-kurangnya tiap tahun sambut Isra' Mi'raj, ada benda baru yang kita berubah dalam hidup kita. Cara semayang kita, tahiyat, bacaan tahiyat kita apa semua, yang tu kena buat betul. Boleh tuan? Baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.